Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sidang penonton yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, dengan izin kurnianya Allah Subhanahu wa taala memberi keizinan kepada kita untuk sama-sama kita mengambil masa yang ada pada kita untuk mendengar apa bicara yang telah diungkapkan dalam Al-Quranul Karim dan juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang sahih. Pada pagi ini alhamdulillah, setengah jam yang berlalu tadi kita telah mendengar satu sesi perbincangan tentang kitab Al-Azkar yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanafi. Salah satu daripada zikir-zikir pagi petang ni mungkin telah dibicarakan oleh Ustaz Al-Fadhil Ustaz sebelum ini, yang mana pada waktu pagi kita telah pun membacanya, iaitu antara zikir yang telah dicatatkan di dalam kitab Al-Hisnul Muslim. Antaranya pada waktu pagi kita membacakan asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar Rabbi a'udzu bika min azabin fin nar wa azabin fil qabr. Ini satu lafaz doa zikir yang telah dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis riwayat Imam Muslim yang telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Maka bacaan ini jika kita hayati dan jika kita menjadi satu amalan harian kita, maka kita memahaminya dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perkara-perkara tiap pagi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kebaikan pada hari tersebut setiap pagi, dan kita minta perlindungan kepada Allah daripada sebarang keburukan pada hari tersebut pada setiap permulaan, iaitu asbahna, permulaan waktu-waktu pagi. Manakala pada masuknya waktu malam kita menyebutnya sebagai amsayna wa amsal mulkulillah, iaitu pada permulaan waktu malam. Maka dua perkara kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita mohon kebaikan pada waktu tersebut, sama ada waktu siang ataupun waktu malam ketika mana kita membacanya, dan juga kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan-keburukan yang ada pada waktu pagi tersebut dan waktu petang tersebut. Dan jangan lupa tuan-tuan, dalam doa tersebut, zikir tersebut, kita membacanya, kita menyebutnya Rabbi as'aluka khaira, Rabbi as'aluka, Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Kita mohon perlindungan daripada dengan Allah SWT daripada sifat malas. Sifat malas ini iaitu suatu sifat yang mana melemahkan kita daripada melakukan apa-apa sahaja ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya orang yang malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang malas untuk berfikir menggunakan akal fikiran untuk menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan juga malas dalam melakukan perkara-perkara keduniaan dan juga perkara-perkara ukhrawi. Dunia pun dia malas untuk melakukannya. Contohnya dunia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya dia malas. Hatta pekerjaan tersebut pekerjaan yang halal, untuk mendapat rezeki yang nafkah dia malas. Maka apatah lagi untuk mendapat kebahagiaan ukhrawi juga dia malas, iaitu dalam melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dan juga kita minta perlindungan daripada Allah daripada su'il kibar, iaitu keburukan pada hari tua. Bila mana hari tua, maka ada kesan daripada hari tersebut, ada kesan keburukannya, hilang ingatannya, nyanyuknya, lemah
tubuh badannya dan sebagainya, menyebabkan kelemahan tersebut mendatangkan lebih banyak kemudaratan daripada kebaikan, maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada su'il kibar, lemah ataupun buruk pada hari-hari yang tua. Baik muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini saya ingin membicarakan sedikit berkaitan dengan perkara yang umum bagi kita, perkara yang lazim bagi kita, yang sentiasa dekat dengan kita, dan juga perkara ini menjadi suatu ingatan untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saudara-saudari yang saya kasihi lagi dirahmati Allah, yang mencintakan ilmu, yang cintakan ulama, yang cintakan majlis-majlis ilmu sebegini, walaupun kita tidak berada dalam situasi yang normal. Kadang-kadang kita tidak dapat menghadiri majlis-majlis ilmu di masjid-masjid ataupun di kelas-kelas ilmu yang dibuat, yang boleh kita bersimpuh, bertalaki bersama masyayikh atau tuan guru, para asatizah kita. Tetapi dalam situasi sama, dalam situasi sekarang ini, kita diberi suatu kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita boleh berinteraksi secara alam maya. Maka saluran ini maka kita gunakan untuk kita menimba ilmu-ilmu pengetahuan, meningkatkan atau memperingatkan diri kita tentang peringatan-peringatan dan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita perjalanan kita menuntut ilmu ini, tuan-tuan, saya ingatkan diri saya di sana apa berkaitan ataupun bagaimana tujuan, apakah tujuan kita, dan bagaimana untuk kita jadikan jalan kita mendengar sesuatu pengajaran, sesuatu pengajian ilmu untuk kita meningkatkan keimanan kita, dan bagaimana tuntutan-tuntutan yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyusuri perjalanan menuntut ilmu. Tuan-tuan sekalian, iman kita tidak nafikan bahawa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala perkara pertama yang diambil kira ialah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka justru itu seorang jika dia mempunyai keimanan dan melafazkan ikrar imannya walaupun dia tergelincir daripada jalan keimanan ataupun daripada tuntutan-tuntutan iman, kadang-kadang dia tergelincir daripada memperkuatkan imannya, daripada memelihara imannya, maka kerana dia sesuatu yang fitrah yang terjadi kepada manusia dengan naluri kemanusiaannya yang penuh dengan sifat kesalahan dan kekurangan. Ini memang naluri sifat manusia, kadang-kadang melakukan kesilapan, kadang-kadang melakukan kesalahan, ada juga yang terjerumus ke dalam lembah dosa, melakukan dosa dan sebagainya. Pelbagai perkara dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita, kadang-kadang kita terpijak duri-duri dalam perjalanan kita nak elak daripada duri tersebut iaitu dosa. Kadang-kadang kita terpijak duri dalam menyusuri laluan menuju ke syurga, menuju ke keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang begini dia masih ada imannya, maka dia mendapat kesejahteraan ukhrawi juga. Dia selamat daripada siksaan, dia selamat daripada berkekalannya siksa dalam neraka kerana dia ada imannya. Maka mungkin dia terpaksa di akhirat nanti mengharungi pelbagai tabisan untuk membersihkan dosa-dosanya yang telah dilakukan di dunia, yang belum dia dibersihkan, belum dia bertaubat atau belum dibersihkan, disucikan dosanya di atas dunia, maka akan ditimbal balas di hari akhirat nanti. Tetapi dia ada iman, maka keimanan tersebut selepas ditapis pelbagai kesalahan dosanya, tetap dia akan dibalas dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza orang yang tidak beriman, tuan-tuan, ataupun tidak melafazkan keimanannya, walaupun dia begitu berbakti kepada manusia, dia melakukan banyak kerja-kerja kebaikan, kebajikan, kerja menolong kemanusiawi, kerja-kerja kemanusiaannya, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia kehilangan syarat asasi untuk mendapatkan kesejahteraan ukhrawi kerana dia tidak ada bekas iman untuk Allah titikkan ganjaran-ganjarannya. Maka oleh kerana itu dia hanya akan disejahterakan di dunia sahaja,
apa diusahakan di dunia, dia memperolehi keuntungan habuan-habuan dunia, keuangan dan sebagainya. Dia mendapat kebahagiaan hubungan dengan manusia kerana manusia melihat dia melakukan kebaikan, manusia melihat dia melakukan kebajikan, menolong orang. Dengan sifat kemanusiaan itu dia bahagia. Dia bahagia bersama keluarganya, dia bahagia menolong orang dan sebagainya. Tetapi dia tidak melafazkan keimanannya dan dia berada dalam keadaan kufur, maka dia tidak ada mendapat apa-apa habuan ukhrawi di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Maksudnya dalam surah At-Taubah ayat 54, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima derma-derma mereka melainkan kerana mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan kerana mereka tidak mengerjakan sembahyang melainkan dengan keadaan malas, dan mereka pula tidak mendermakan hartanya melainkan dengan perasaan benci. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua yang ingin saya sentuh pada pagi ini. Pertama, kita membicarakan soal iman, pentingnya iman itu. Mana orang yang ingin mempelajari ilmu, dia kena sedar akan keperluan dia memelihara hakikat iman yang telah dia yakini, dilafazkan, diikrarkan dengan lisan, dan dia yakin dengan hati, dan dia akan terjemahkannya dengan anggota badannya. Maka keimanan tersebut kita pegang yakin dan kita pelihara dengan betul-betul. Kemudian satu lagi aspek iaitu kita iman itu mestilah berlandaskan dengan ilmu. Iman mesti berlandaskan dengan ilmu pengetahuan yang boleh meyakinkan kita untuk terus kita beriman, terus kita berpegang dengan keyakinan iman yang betul itu. Iman mesti berlandaskan ilmu. Sebagaimana dalam kitab Manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fi Itsbatil Aqidah. Dalam kitab ini Imam dibincangkan bagaimana iman mestilah berlandaskan kepada ilmu, iaitu iman yang dibincangkan ini bukan satu perkara yang tidak mempunyai pedoman. Iman yang kita pegang, kita beriman dengan rukun iman itu, mestilah kita beriman dengan penuh keimanan yang berlandaskan ilmu. Bagaimana orang yang memahami hakikat iman tetapi tidak berlandaskan ilmu hanya kerana nafsu ataupun hanya kerana berfikiran dengan akal sahaja, ataupun hanya kerana berkhayal sahaja, kerana hakikat iman tersebut dengan pelbagai khayalan, pelbagai fikiran yang falsafah yang tidak berlandaskan nas ilmu yang benar, maka akhirnya dia menyimpang daripada hakikat keimanan yang dia cari. Tuan-tuan, kita melihat baru ni berbicara Sahibus Samahah di Astro Awani bersama dengan seorang yang dikatakan bekas pensyarah universiti, yang mana kita jelas kita melihat bual bicaranya penuh dengan kalimah-kalimah yang telah melanggar batas-batas keimanan, yang mana soal keyakinannya kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim, soal keyakinannya kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala, hatta kepada mempertikaikan penyembahan Hajarul Aswad dan sebagainya. Kalimah-kalimah yang diungkapkan itu jelas menunjukkan bagaimana basic kefahaman tentang akidah dan iman ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala telah menyimpang kerana dia tidak ataupun dia sudah menyeleweng pemahamannya kerana ilmu yang dia perolehi tidak tepat, ataupun apa yang dia perolehi melalui sumber-sumber yang salah. Maka semua perkara tersebut tuan-tuan boleh lihat bagaimana Sahibus Samahah menjawabnya. Ada rakaman di dalam Astro Awani. Baik, apa yang saya ingin sampaikan iaitu iman yang dibincangkan ini, iman yang perlu kita yakini, yang perlu kita pelihara ini, hendaklah berlandaskan sumber ilmu yang benar. Sebaliknya, iman ini adalah suatu keyakinan yang jitu, yang disemat di dalam sanubari seorang makhluk. Keyakinan yang jitu, yang disemat, yang ditanam
di dalam sanubari kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dari satu sudut, ilmu bermaksud satu tahap keyakinan yang tidak dapat diganggu gugat oleh sebarang kesamaran dan keraguan. Untuk memelihara keyakinan iman ini, keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlunya kepada ilmu. Ilmu menyuluh kita, memandu kita dan menjaga keyakinan kita daripada sebarang ganggu gugat kesamaran dan keraguan yang akan ditimbulkan oleh syaitan yang dirajam. Syaitan tugasnya ialah untuk menimbulkan keraguan. Syaitan tugasnya ialah untuk menimbulkan kacau bilau dan menimbulkan kesamaran sehingga kita bertanya, adakah ini benar Allah? Adakah begini suruhan Allah? Adakah Allah diciptakan begini? Adakah menimbulkan keraguan? Maka dengan ilmu, maka kita dapat menetapkan keyakinan dengan apa kepercayaan yang telah dituntut dalam rukun iman itu sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maksudnya oleh itu, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka tetaplah pengetahuanmu dan keyakinanmu wahai Muhammad bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Fa'lam, tetaplah pengetahuanmu dengan yakin dan dengan penuh keyakinan pengetahuanmu bahawa yang disembah tiadalah Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu tuan-tuan, iman yang diberi yang sebegini, iman yang kita nak sematkan dalam diri kita dan tidak ada sebarang keraguan ini yang perlu disusuli ataupun perlu diyakinkan ataupun perlu dipandukan dengan ilmu yang benar ini, bukanlah suatu perkara yang bersifat omong-omongan ataupun bersifat khayalan, namun ia mempunyai peringkat-peringkat. Peringkat-peringkat yang minimum sehinggalah digandakan ke peringkat yang maksimum. Ada orang dia melalui pengalaman ilmu begini, maka imannya pada tahap tersebut. Ada orang yang ilmunya pada tahap tinggi sikit, maka imannya lebih lagi. Dan ada orang yang tahap ilmunya begitu tinggi sehingga ke tahap para ulama yang besar, dan imannya, keyakinannya yang lebih lagi tinggi, yang diterjemahkan dengan amal-amalan salih. Maka oleh kerana itu, orang yang mempunyai peringkat yang rendah, maka dia juga akan terus berusaha melalui peringkat ilmu keyakinan yang lebih tinggi, dan Allah akan gandakan dengan ganjaran-ganjaran yang setimpal dengan usahanya. Dan Allah memberikan keyakinan-keyakinan berdasarkan apa yang diusahakan untuk mencapai keyakinan hakikat keimanan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 32, "Thumma awrathna al-kitaba allazi istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kami jadikan Al-Quran itu diwarisi oleh orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri dengan tidak mengindahkan ajaran Al-Quran. Dan di antaranya ada yang bersikap sederhana, dan di antaranya pula ada yang mendahului orang lain dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian itu limpah kurnia yang besar dari Allah semata-mata. Maka dalam kita mencari hakikat keimanan, dalam kita terus mengukuhkan hakikat keimanan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menyusuri jalan memahami dan meningkatkan tahap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, peringkat-peringkat ini dilalui oleh pelbagai manusia. Peringkat-peringkat ini ada manusia yang terus
walaupun dia beriman tetapi dia melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri. Dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga dia telah tergelincir melakukan dosa, dia menzalimi dirinya, iaitu dia melakukan dosa sehingga dia membebankan dirinya itu dengan dosa ya yang telah disebabkan kelakuan dia, disebabkan perbuatannya. Maka di kalangan mereka ada yang sederhana, yang telah sederhana, iaitu tidaklah tinggi tahap keilmuannya dan juga tidaklah tinggi tahap amalannya. Dan ada juga orang yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendahului orang lain dalam melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilakukan kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala, asbab usaha seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, usaha kita dalam mencari hakikat keimanan, usaha kita dalam menimba ilmu-ilmu untuk kita memantapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam setiap lapangan kita ada seorang itu, dia contohnya seorang pekebun. Seorang pekebun, bagaimana dia berkebun dan dia dalam masa yang sama dia mentadabbur Al-Quran. Dia membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dia membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran, dan dalam masa yang sama dia juga bekerja ataupun terlibat sebagai pekebun. Contohnya di Perlis harum manis. Harum manis yang mana dilihat hanya sebagai Perlis sahaja tempat suburnya, tempat tumbuhnya harum manis ini. Walaupun ada harum manis di tempat lain, kan? Walaupun ada seperti harum manis di tempat lain, di negeri lain, tetapi rasanya tidak sama dengan apa yang dikecapi di negeri Perlis. Bagi seorang yang memahami hakikat ini dan dia cuba melihat dalam konteks bagaimana suatu kejadian itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan, walaupun daripada tanah yang sama, walaupun disiram dengan air yang sama, walaupun kadang-kala daun yang sama, warnanya yang sama dan sebagainya, tetapi mempunyai rasa yang berbeza. Sebagaimana disebutkan dalam surah Ar-Ra'd. Perkara tersebut dalam sebuah ayat dalam surah Ar-Ra'd, perkara tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu gambaran ataupun penyataan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, walaupun perkara tersebut, benda tersebut sama, mendapat aliran yang sama jenis, kadang-kadang berlainan jenis, ada yang sama jenis, sama warna, tapi rasanya yang berbeza. Itulah keajaiban, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau si pekebun ini, dia dalam dia berkebun, tetapi dia dapat bertafakkur, dia dapat berfikir, kerana dia pernah membaca Al-Quran dan dia pernah melihat, memahami, mentadabbur ayat-ayat Al-Quran tersebut, maka dia dapat meyakinkan dirinya bila dia berhadapan dengan situasi dalam dia berkebun tadi. Dia berfikir, kenapa harum manis ini hanya tumbuh di Perlis, tetapi bila harum manis ini ditanam di Kedah contohnya, walaupun tanah dekat sama, berhampiran, tetapi rasanya berbeza. Maka ini memberi suatu keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di atas tiap-tiap sesuatu. Baik muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan ilmu ini kita tidak dapat dinafikan lagi, bahawa ilmu yang menjana iman mempunyai kedudukan yang mulia di dalam ajaran Islam. Ilmu yang menjana keimanan, ilmu yang membawa kita berfikir, tafakkur akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membawa kita lebih bersemangat membetulkan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membawa kita berfikir bagaimana untuk kita menjadi seorang hamba Allah yang saleh, ilmu yang membawa kita berfikir
bagaimana untuk kita mengikuti jalan-jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu ini yang kita perlu pelajari, ilmu ini yang perlu kita jadikan sebagai pedoman untuk kita. Bagaimana Allah Subhanahu taala menjelaskan kepada kita bahawa orang yang punya ilmu adalah lebih tinggi tarafnya daripada orang yang ketandurusan ilmu. Bagaimana kita sering ketahui bahawa qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah bahawa adakah sama orang yang punya pengetahuan dengan orang yang tidak mempunyai pengetahuan. Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran, adakah sama orang yang mempunyai pengetahuan dengan orang yang tidak mempunyai pengetahuan? Kerana dia berkait. Kalau sekadar dia mempunyai pengetahuan sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada dirinya, maka tidak memberi masalah. Contohnya lah, ada orang dia mahir bermain PS, game PS ni, PS4 ke PS5 ke. Ada orang yang tidak mahir. Adakah dia kata itu orang yang sama mengetahui permainan tersebut dengan orang yang tidak mengetahui permainan tersebut? Adakah itu yang dimaksudkan? Tidak, tuan-tuan. Ini orang yang mempunyai pengetahuan, dia berkait dengan keimanan. Kerana orang yang tidak mempunyai pengetahuan, dia mudah diselewengkan. Dia mudah tertipu dengan hasutan syaitan. Dia mudah lalai dalam kehidupan dia, sehingga dia mengabaikan tuntutan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbanding orang yang mengetahui, maka dia sentiasa ingat dengan ilmunya. Walaupun dia kadang-kala dia tergelincir, tetapi dengan ilmu yang dia ada, dia sentiasa ingat, aku tahu tentang perkara tersebut. Aku tahu tentang apa yang dituntut dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi aku tidak buat. Maka ilmu tersebut dapat mengingatkan dirinya, memandu dirinya ke jalan yang lurus. Tuan-tuan, itu kepentingan ilmu. Tambahan keyakinan kita tentang perkara ilmu tadi, Allah SWT mengarahkan pula orang yang tidak mempunyai ilmu supaya bertanya, mencari, merisik kepada orang yang lebih mempunyai ilmu. Dalam soal kita mencari ilmu, kita mengaji dan sebagainya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu bertanya kepada ahli zikr, orang yang mempunyai pengetahuan, jikalau kamu tidak mempunyai pengetahuan. Maka tuan-tuan, saya insan yang dhaif, tidak mempunyai ilmu yang banyak. Maka saya perlu mencari orang yang tahu tentang ilmu, tahu tentang suatu permasalahan, tahu tentang orang yang ada ilmu dalam pengetahuannya, orang yang mengajarkan ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ilmu fiqh, maka kita mempelajarinya. Begitulah tuan-tuan, hakikat ilmu dengan keimanan ini perlu kita cari dan kita bertanya. Jangan kita buat tak tahu dan mereka-reka, sehingga kita mencipta suatu suasana yang ataupun fitnah dan sebagainya. Dalam apa saja lapangan, bidang, kalau kita tidak mengetahuinya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fas'alu ahla dzikr. Dan kamu bertanya. Seorang mungkin dia tidak tahu dalam semua benda, kan? Hatta dalam ilmu agama sekalipun. Ada kalanya dia tidak menguasai semuanya. Orang yang mahir dalam bidang hadis umpamanya, kadang-kala dia tidak memahami selok-belok bidang fiqh. Kadang-kala dia tidak memahami perbincangan-perbincangan secara detail dalam ilmu-ilmu usulul fiqh umpamanya. Maka dia perlu bertanya ataupun bermuzakarah dan sebagainya. Begitu juga orang yang bidang fiqh, kadang-kadang dia tidak mengetahui secara mendalam dalam soal-soal hadis, soal mustalahat wal hadis dan seumpamanya, dalam soal jarh wa ta'dil dan seumpamanya. Maka dia perlu bertanya. Maka ayat ini menunjukkan bahawa komunikasi antara orang yang mempunyai ilmu untuk lebih mengetahui ataupun untuk bertanya antara satu sama lain, itu sangatlah dituntut di dalam agama kita. Maka para ulama-ulama zaman dahulu seumpamanya, mereka juga melakukan sesi muzakarah sebelum mereka mengeluarkan suatu fatwa dan seumpamanya. Dan pada hari ini, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh badan-badan agensi agama ataupun jabatan-jabatan mufti ataupun jawatan-kuasa majlis fatwa di Malaysia umpamanya, mereka telah melakukan sesi perbincangan
iaitu saling bertanya, perbincangan. Kadang-kadang kalau mereka tidak tahu sesuatu dalam ilmu teknikal, mereka menjemputnya pakar-pakar daripada luar untuk dibentangkan soal-soal teknikal yang perlu mereka ketahui sebelum diputuskan fatwa. Praktikal ayat ini untuk fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun dilakukan dalam pelbagai bidang, dalam pelbagai aspek untuk mengambil manfaat daripada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita, tuan-tuan, banyak kita tahu. Kadang-kadang soal ibadah harian kita kadang-kadang kita tidak fikir, kita hanya ikut sahaja. Kita tak fikir, betul tidak aku buat ini, betul tak amalan aku buat ini, begini dan sebagainya adalah tepat dengan sunnah Nabi SAW dalam soal soalatnya, dalam soal zakatnya, dalam soal harta pusakanya, puasa dan sebagainya. Maka adalah langkah yang bijak, langkah yang baik, tuan-tuan, kita mengambil langkah kita hendak mencari ilmu untuk kita mengetahui setiap amalan kita agar ia menambahkan keyakinan kita terhadap amalan kita untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, insya-Allah pada sesi ini saya dapat simpulkan bahawa kepentingan ilmu dan amal dan ilmu untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah berkait rapat antara satu sama lain. Dan saya yakin tuan-tuan yang sedang menonton ini dan seringkali mengikuti channel-channel yang melakukan melaput atau yang menyiarkan kuliah-kuliah secara langsung, umpama seperti Pro Media Tajdid ini, teruskanlah dan mengambil manfaat sebanyak mungkin, tuan-tuan. Kita tidak rugi, kita tidak sedikit pun merugikan masa kita membanding kita melihat perkara-perkara yang tidak memberi banyak manfaat kepada diri kita. Kadang-kadang kita mendengarnya, kadang-kadang kita tidak memahami, memahami dengan baik, tapi kita mendengarnya dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah akan membuka jalan untuk kita memahaminya, insya-Allah. Sekadar itu sahaja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin, muslimat, sidang penonton, pendengar yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada petang ini kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita mengikuti siaran ini. Dan insya-Allah pada petang ini saya akan berkongsikan kepada tuan-tuan tentang sambungan daripada siri tazkirah pada pagi tadi. Itu berkenaan dengan petunjuk sunnah dalam menuntut ilmu. Tuan-tuan, sidang hadirin, sidang pendengar ataupun penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita memahami konsep ilmu itu, maka kita akan timbul keyakinan ataupun akan timbul semangat untuk kita lebih untuk kita mencari ilmu. Tuan-tuan, pada hari ini kita tidak asing lagi dunia maya pada hari ini, dan pelbagai pihak menggunakannya untuk tujuan manfaat ilmu. Dan di sana taburan pelbagai aspek sebaran ilmu dilaksanakan oleh pelbagai pihak, dan juga inisiatif ini juga dilaksanakan oleh para asatizah kita untuk menyebarkan ilmu dan memberi pengajian ilmu kepada semua pihak. Kalau dilakukan secara talaqi di masjid dan sebagainya, ataupun pengajian tertutup,
maka aksesnya tidak banyak. Tapi dalam bentuk rakaman ataupun media online ini, maka dia boleh akses seluruh dunia. Maka dia ada pro and con-nya. Pertama, para setiap penonton yang boleh akses kepada internet boleh untuk mengikutinya dalam pelbagai lapisan umur, lapisan pangkat dan bangsa dan sebagainya, dan seluruh dunia. Maka memahami bahasa yang dituturkan, maka mereka boleh mengikutinya. Maka dia lebih terbuka luas. Lebih terbuka luas. Cuma bagaimana kita hendak mengambil ilmu tersebut dengan kefahaman yang benar, maka perlulah kita melihat dengan penuh disiplin apa yang perlu kita lakukan sebagai talabul ilm, sebagai penuntut ilmu. Baik, setelah kita mengetahui kedudukan dan kepentingan ilmu tersebut, maka wajar pula kita menyelidiki bagaimanakah cara untuk menimba ilmu ini. Bagaimanakah cara untuk kita menimba ilmu ini? Pastinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ketinggalan dalam menjelaskan perkara ini kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi satu pedoman, petunjuk kepada kita untuk kita letakkan diri kita sebagai seorang yang penuntut ilmu, seorang yang mencari ilmu, seorang yang ingin mendalami ilmu, ingin mempelajari ilmu. Maka mari kita singkap beberapa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya ingin sebutkan. Saya ingin mengambil ringkasannya pada hari ini. Mungkin banyak lagi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberi panduan kepada kita sebagai penuntut ilmu, sebagai pencari ilmu. Yang pertama sekali tuan-tuan, sidang pendengar ataupun penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, yang pertama sekali tidaklah yang paling penting daripada perkara-perkara yang penting yang lain, iaitu perkara ini berkait dengan soal niat dan hati kita dalam kita melangkah sebagai seorang pencari ilmu, seorang penuntut ilmu, iaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, di dalam menuntut ilmu, niat mestilah kita letakkan niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Niat kita ialah untuk mencari kebenaran. Niat kita adalah untuk meningkatkan keimanan kita. Dengan ilmu untuk kita meningkatkan keimanan kita. Dengan meningkatkan keimanan untuk menterjemahkannya dalam soal ketaatan kita kepada Allah dan mengikuti jejak langkah Nabi, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu niat utama dalam kita menuntut ilmu. Niat yang perlu kita sematkan dalam sanubari kita ketika kita mencari dan mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk melakukan kebaikan, tidak melakukan kerosakan dan keburukan. Niat untuk menyebarkan kebaikan, untuk memberi manfaat kepada diri kita dan juga memberi manfaat kepada orang lain. Tidak untuk memberi kerosakan kepada diri kita, menzalimi diri kita dengan melakukan dosa di atas ilmu tersebut, dan juga kita menyebarkan dosa, melakukan kezaliman kepada orang lain. Niat untuk mencari ilmu ini membezakan seorang yang benar-benar mencari ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala dan juga seorang yang mempelajari ilmu untuk mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada orang yang mencari ilmu, orang yang mempelajari ilmu, hatta orang kafir, orientalis. Orientalis mempelajari ilmu-ilmu Islam, mempelajari bahasa-bahasa Al-Quran, meneliti isi kandungan Al-Quran, tetapi mereka niatnya bukan untuk mencari kebenaran dan mereka tidak akan bertemu dengan kebenaran melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seorang yang niatnya ikhlas mencari ilmu, niatnya betul-betul tulus ikhlas untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki imannya dengan menimba ilmu, niatnya untuk menambahkan koleksi pengetahuannya, untuk dia memahami tuntutan Allah dan memahami tuntutan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai aspek kehidupannya. Dan khususnya ilmu-ilmu berkait dengan ilmu agama ini.
maka niatnya itu akan memandu imannya, akan meningkatkan keimanannya, terus ke jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia dijauhkan daripada sebarang kelakuan-kelakuan yang tindak tanduk yang tidak memberi manfaat kepada dirinya dan juga ilmu yang dia pelajari tidak disia-siakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih yang telah diriwayatkan Imam Abu Daud rahimahullah, iaitu man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannah yawmal qiyamah, ya'ni rihaha. Apa maksudnya, tuan-tuan? Sesiapa yang pelajari ilmu yang sepatutnya diharapkan dengan wajah Allah, dia mempelajari ilmu semata-mata kerana keredaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mempelajarinya sepatutnya dia pelajari kerana Allah, mengharapkan keredaan Allah, tetapi dia mempelajarinya untuk mendapat habuan dunia. Dia mempelajarinya untuk mendapat habuan dunia. Dia tidak akan dapat menghidu bau syurga pada hari kiamat nanti. Maka orang yang nak mempelajari ilmu, orang yang berada dalam jalan mempelajari ilmu sekalipun, tetapi sepatutnya dia niat kerana Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya dia niatkan tulus ikhlas dia mencari ilmu tersebut untuk manfaat dirinya dan juga memberi manfaat kepada orang lain dalam konteks dunia dan akhirat. Tetapi dia tidak berbuat demikian, tapi dia hanya mencari ilmu tersebut untuk semata-mata untuk habuan dunianya, untuk kehidupan dunianya sahaja, untuk dia mendapat habuan dunianya sahaja, iaitu dia melupai apa yang sepatutnya dia perolehi di akhirat nanti berdasarkan ilmu dia pelajari. Maka orang ini tidak akan menghidu bau syurga pada hari kiamat nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka di sini hadis ini memberi pengajaran kepada kita, walaupun menuntut ilmu suatu yang baik, walaupun menuntut ilmu itu suatu pekerjaan yang baik, tetapi niat yang salah, niatnya, tekad dalam hatinya awal-awal dia mencari ilmu, mempelajari ilmu itu sebut yang salah, maka akhirat nanti maka dia nilai berdasarkan niatnya. Yang kedua, tuan-tuan, yang kedua, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Fiqh Ad-Din, Fiqhuddin, yang dikarang oleh Dr. Nasir bin Abdul Karim rahimahullah, iaitu menadah ilmu dari para ilmuwan. Kita mencari ilmu, iaitu kita mempelajari ilmu daripada orang yang alim, orang yang ahli ilmu tersebut. Ilmu yang terjamin ialah ilmu yang diwarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara untuk mendapatkan ilmu ialah dengan mengambilnya daripada pewaris-pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu ialah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, pewaris para anbiya. Ulama, pewaris anbiya ialah ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama yang ada ilmu, tetapi ilmu tersebut, ulama yang mempunyai ilmu yang benar, yang membawanya kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang menjaga disiplin ilmu, ulama yang menjaga tuntutan ilmu yang ada pada dirinya, iaitu dengan dia mengamalkan apa yang ada, ilmu yang ada pada dirinya. Ulama-ulama ini, iaitu, dan ulama mewarisi kerja-kerja para anbiya. Ulama mewarisi kerja-kerja para anbiya, iaitu yang berdakwah dengan jalan ilmu. Dia menyampaikan ilmu tersebut, bukan hanya dia menyimpan dalam pengetahuan ia sahaja, tapi dia menyampaikan ilmu tersebut. Dia melaksanakan amanah ilmu tersebut dengan menyampaikannya sampai dia mengamalkan untuk dirinya. Ini yang dikatakan ulama pewarisi
warisan ataupun waris para nabi al-anbiya, dan juga ulama yang mewarisi kerja-kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langkah yang terbaik ialah dengan menghadiri majlis-majlis ilmu yang dikepalai oleh ilmuwan yang berkemahiran, ilmuwan yang mahir dalam aspek ilmu yang dia nak mengajarkannya. Seorang yang nak mengajarkan ilmu, umpamanya nak mengajarkan ilmu fiqh, maka seorang yang perlu mahir dalam bab-bab tuntutan-tuntutan dalam ilmu fiqh. Orang yang tidak memahami bahasa Arab umpamanya, orang yang tidak menguasai bahasa Arab, bagaimana dia hendak memahami tuntutan ataupun isi kandungan perbincangan perbahasan dalam ilmu fiqh, yang kebanyakannya walaupun ada buku-buku terjemahan, tapi masadir al-asliyah, kan, sumber-sumber yang utama ialah daripada kitab-kitab bahasa Arab. Bagaimana dia hendak memahaminya kalau tidak memahami bahasa Arab, kalau tidak mengetahui bahasa Arab? Oleh kerana itu, ilmuwan yang hendak kita mengambil ilmunya ialah ilmuwan yang berkemahiran. Kalau dalam konteks hadis, ilmuwan tersebut mahir dalam seluk beluk hadis. Kalau dalam konteks fiqh, ilmuwan yang mahir dalam seluk beluk fiqh. Dia bukan hanya mengetahui satu bab, tetapi dalam bab-bab yang lain dia mengetahuinya. Maka ilmuwan inilah ilmu yang sebenarnya yang boleh kita mengambil manfaat ilmu tersebut. Bukanlah kita nak menafikan para asatizah atau ilmuwan yang lain. Mungkin para ilmuwan ini ada peringkat-peringkatnya, ada yang berkemahiran penuh, ada yang separuh, dan ada yang rendah dan sebagainya. Tapi kalau ada manfaat yang kita dengar, kita boleh ambil manfaat tersebut. Tetapi jalan untuk kita mengetahui, mempelajari dengan sebenar-benarnya ialah kita mengambilnya daripada ilmuwan yang benar-benar berkemahiran. Maka dalam huraiannya dia mengaitkan dengan pelbagai aspek. Umpamanya dia mengajar seorang tuk guru ataupun seorang ustaz, profesor dan sebagainya, dia mengajar soal tafsir Al-Quran, dia mengaitkannya tafsir ayat-ayat tersebut dengan beberapa kitab tafsir, kemudian mengaitkannya dengan asbabun nuzul, mengaitkannya dengan beberapa hadis yang menyokong dan sebagainya, dan berbagai aspek dia mengetahui ayat-ayat tersebut, ayat mutasyabihat dan sebagainya, muhkam dan sebagainya, dan asbabun nuzul, dan banyak aspek dia boleh huraikan. Mungkin kita boleh kategorikan sebagai orang yang mempunyai kemahiran yang tinggi, yang tinggi. Begitu juga dalam aspek fiqh, dia boleh menghuraikan soal-soal fiqh ini, suatu isu fiqh itu dengan pelbagai sudut pandang mazhab. Maka dengan sokongan dalil-dalil daripada hadis-hadis, kemudian dinilai tersebut hadis-hadis ini hadis yang bertaraf darjatnya sahih, dhaif dan sebagainya. Maka ini boleh kita kategorikan sebagai ilmuwan yang ada kemahiran dalam kepakarannya dalam soal yang dia mengajarkannya itu. Itu pada tahap yang boleh kita tinggi. Pada tahap yang tinggi. Jadi saya katakan sekali lagi, tidak menafikan ulama ataupun ilmuwan yang mempunyai yang memberi pengajaran mungkin tidak sampai kepada tahap yang tinggi tersebut. Langkah yang kedua ialah dengan membuka lembaran-lembaran karangan mereka. Tuan-tuan, iaitu langkah yang terbaik ialah kita mempelajari secara menghadiri majlis-majlis ilmu, kelas-kelas pengajian, sama ada di masjid ataupun di madrasah-madrasah, di pusat-pusat pengajian yang dilakukan dalam suatu pengajian ilmu. Pengajian ilmu kita hadir secara langsung. Langkah yang kedua yang boleh kita ambil ilmu tersebut daripada para ilmuwan ialah kita membuka lembaran-lembaran catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang telah ditulis, dirakamkan oleh para ilmuwan tersebut. Banyak. Sekarang ini tuan-tuan, ada lembaran-lembaran tersebut dalam bentuk buku-buku, dan juga ada tulisan-tulisan sekarang ini dalam bentuk
media sosial sekarang ini, dalam bentuk media sosial, maka boleh kita ambil manfaat daripada mereka. Banyak ilmu-ilmuwan yang tinggi ilmunya, mereka membuat menulis dalam media sosial, ataupun kitab-kitab mereka diupload dalam media sosial, di dalam online, secara online, mana boleh diakses secara online. Kita boleh membacanya, kita boleh mengambil manfaat daripada tulisan-tulisannya. Kadang-kadang syaitan dia mencampakkan keraguan kepada diri kita dan mencampakkan ketakutan kepada seorang penuntut ilmu untuk memperbanyakkan bacaan, kerana mereka menyatakan bahawa dengan membaca tanpa berilmu seorang berguru dengan syaitan. Membaca tanpa berguru, seorang gurunya ialah syaitan. Perkataan sebegini dalam satu sudut ya bagus, tapi dari satu sudut yang lain memberi suatu signal, iaitu syaitan menghalang seorang untuk banyakkan membaca. Syaitan menghalang seorang untuk dia meneruskan bacaannya. Kita banyak membaca. Kategori bacaan mungkin pelbagai. Mungkin orang itu boleh membaca kitab-kitab yang tinggi, mungkin ada orang itu boleh membaca pada tahap yang sederhana, mungkin ada orang itu tak sampai tahap bacaannya pada tahap yang tinggi, mungkin dia hanya baca pada buku-buku lembaran-lembaran yang biasa, huraian yang rendah sedikit, yang mudah difahami dan sebagainya. Ala kulli hal tuan-tuan, jangan kita terpedaya dengan kadang-kala dengan percakapan membaca semata-mata menyebabkan kamu sesat dan sebagainya, kerana dia berbalik kepada diri kita tuan-tuan, berbalik kepada diri kita. Kalau sekiranya kita membaca tanpa kita mempunyai asas yang kukuh, tapi kita cuba membaca suatu benda yang berat untuk diri kita, maka mudah untuk dirinya memahami dengan jalan yang tidak betul. Apatah lagi dia tidak berusaha untuk bertanya ataupun bertanya kepada ahli dalam bidang tersebut. Kalau orang itu mempunyai asas bidang agama, dan dia seringkali mendengar kuliah-kuliah dan sebagainya, dan dia tambahkan pengetahuan dengan membaca, maka insya-Allah dia akan memberi manfaat kepada dirinya dengan ilmu-ilmu yang dia cuba usaha dapatkan tersebut. Kadang-kadang mungkin tiada kesempatan untuk mengarah langkah pertama. Mungkin tak ada kesempatan kita untuk mempelajari, menghadiri majlis-majlis ilmu. Tetapi agak mudah untuk terus kita mengorak langkah yang kedua, itu kita membaca dengan membuka lembaran-lembaran tulisan-tulisan para ilmuwan, ataupun kita menyusuri tulisan-tulisan secara online di laman web para ilmuwan yang menulis secara atas talian, secara online. Kita boleh buka dan kita boleh baca. Dalam keadaan ini, sekiranya terdapat tulisan yang agak rumit, wajarlah diamalkan kembali langkah yang pertama. Sekiranya kita membaca dan kita tidak faham isi kandungan dalam tulisan tersebut, wajarlah kita fas'alu ahla dzikr, kita mengambil tuntutan Allah SWT dalam Al-Quran tersebut, itu kita bertanya kepada ahli dzikr, ahli yang mempunyai kepakaran dan ilmu tersebut. Sama ada kita terus menghadiri majlis-majlis pengajian untuk kita bercahaya secara langsung, ataupun kita secara peribadi bertanya kepada ilmuwan tersebut untuk kita mengetahui penyelesaian terhadap permasalahan yang kita tidak ketahui. Kemudian setidak-tidaknya penjelasan tersebut dapat kita dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna Allah la yantazi'u al-ilma minan nas intiza'an walakin yaqbidu al-ulama fayarfa'u al-ilma ma'ahum wa yubqi fi an-nas ru'usan juhalan yuftunahum bighairi ilm
fayadhilluna wa yudhilluna. Sesungguhnya Allah tidak menarik ilmu daripada manusia secara terus. Hadis ini kerap kali kita dengar. Akan tetapi Allah mewafatkan para ulama, lalu diangkatnya ilmu bersama mereka. Allah akan meninggalkan di kalangan manusia pemimpin-pemimpin yang jahil, pemimpin-pemimpin yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang faqih, di mana mereka akan memberi fatwa tanpa berlandaskan ilmu, lalu mereka sesat dan menyesatkan. Ini suatu bencana yang akan menimpa kepada kita sekiranya perkara ini berlaku pada diri kita. Sekiranya perkara ini berlaku pada zaman kita, sekiranya perkara ini berlaku di tempat kita. Allah SWT, Rasulullah SAW menyatakan bahawa sekiranya ilmu tersebut tidak dimanfaatkan, maka Allah akan mengangkat ilmu. Allah akan mengangkat ilmu. Allah akan menghilangkan ilmu tersebut dengan cara mematikan para ulama. Allah menyatakan bahawa, Nabi SAW menyatakan bahawa sesungguhnya Allah tidak menghapuskan ilmu pengetahuan dengan cara mengambilnya sekaligus. Allah tidak mengambilnya ilmu tersebut, tetapi Allah yaqbidul ilmu biqabdil ulama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan ilmu pengetahuan itu dengan kematian ulama. Sebab itulah kita para alim, ulama, bila mana meninggal dunia, suatu musibah kepada ummah, kerana ilmu yang ada pada ulama tersebut sudah pergi dengan perginya jasadnya. Ada diwarisi ilmu tersebut tidak sama sebagaimana yang ada pada diri. Betullah kebanyakan kematian para ulama itu tersebut, kita menganggap, kita sedih kerana besar suatu kehilangan yang besar yang ditanggung oleh ummah, yang kerana seorang ulama yang begitu faqih, yang begitu ulama yang besar, hilangnya ulama tersebut umpama hilang suatu permata yang besar. Maka ketika itu orang ramai melantik ketua-ketua mereka di kalangan orang yang jahil, kerana tidak ada alim ulama, tidak ada orang yang mempunyai pengetahuan. Maka yang dilantik ialah orang yang jahil, dan mereka akan ditanya kepada mereka dan memberi fatwa dengan sewenang-wenangnya tanpa berpandukan ilmu pengetahuan. Maka mereka akan sesat lagi menyesatkan. Maka oleh kerana itu, ilmu yang diada pada para ulama, para ilmuwan perlu kita ambil, perlu kita benar-benar berasa insaf untuk kita mempelajarinya. Kerana sekiranya mereka tidak ada lagi di atas dunia ini, maka tiadalah peluang untuk kita secara langsung untuk mendapatkan ilmu tersebut, walaupun ada peninggalan-peninggalan mereka. Dan ilmu tersebut terus dipelihara bagi mereka yang ingin mempelajari, memahami ayat Al-Quran Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu-ilmu agama tersebut terus dipelihara. Tetapi dengan kematian ulama, suatu kehilangan yang besar kerana pemahaman ilmu tersebut ada pada ulama tersebut. Maka kita pada kesempatan yang ada ini masih ada ulama-ulama yang mahir, yang boleh kita mengambil manfaat. Maka kita jangan lupa, jangan kita tinggalkan mereka, jangan kita biarkan hidup mereka tanpa sedikit pun kita mengambilkan manfaat daripada mereka. Maka tuan-tuan sidang penonton yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang seterusnya iaitu perkara yang ketiga dalam tuntutan sunnah dalam kita menuntut ilmu, ialah memulakan dengan yang terpenting, kemudian yang penting, dan seterusnya. Satu perkara yang perlu diberi penekanan di sini ialah memilih bidang ilmu untuk pengajian atau memilih kitab yang dapat dijadikan sumber rujukan. Dan perkara ini disebut dalam kitab Kitabul Ilm oleh Syekh Salih Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menyebutkan antara perkara penting iaitu kita mulakan dengan yang terpenting.
kemudian boleh suli perkara yang penting dan seterusnya. Itu dengan cara kita memilih bidang ilmu, kita memilih kitab-kitab yang dijadikan sumber rujukan dan sebagainya. Cara yang terbaik ialah dengan memulakan projek pengajian dengan ilmu yang terpenting, iaitu tentang tauhid, akidah, rukun iman dan Islam dan sebagainya. Ini mungkin sebagai basic level untuk orang awam dan sebagainya. Kadang-kadang dia tidak, orang yang tidak betul-betul memahami soal basic akidah, rukun iman, perbahasan tentang rukun iman, perbahasan tentang rukun Islam dan sebagainya, sehingga dia menjebakkan dirinya kepada ilmu-ilmu yang bersifat teknikal, complicated, sehingga dia mengabaikan asas yang perlu dia mendapatkan asas dahulu. Maka Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, dia memberi satu guideline, iaitu kita hendaklah mengambil ilmu yang terpenting dahulu. Dan soal ini contohnya soal akidah. Kita mantapkan pemahaman kita soal akidah, soal rukun iman, rukun Islam dan sebagainya. Dan saya juga mengambil manfaat daripada nasihat para asatizah yang lain, iaitu jangan kita terus, kalau berbicarakan soal akidah, soal tauhid, kadang-kadang kita excited kan, nak masuk kepada perbahasan yang lebih mendalam, walhal kita hanya baru tahap pengajian peringkat asas, walaupun soal akidah, soal ilmu tauhid, tetapi kita excited nak mengetahui tentang perbahasan yang lebih mendalam, soal soal ilmu-ilmu, perbahasan falsafah, pertumbungan falsafah, khalaf, salaf dan sebagainya, pertumbungan para ulama Asy'ariyah, Maturidiyah dengan para ulama salaf dan sebagainya. Kita nak mengetahui lebih mendalam perbahasan tentang ayat-ayat mustasyabihat dan sebagainya. Maka perkara tersebut kadang-kala boleh menjerumuskan kita kepada sikap fanatik ataupun sikap kita bermudah-mudah untuk menolak ataupun membuat tuduhan yang tidak benar terhadap ulama-ulama lain. Seeloknya sebaiknya kita mengambil pendekatan, kita mempelajari basic dan kita juga mengetahui pandangan-pandangan yang lain secara saksama, dan juga kita mantapkan pengetahuan tentang apa yang akar pokoknya perlu kita ketahui dahulu dalam semua aspek. Kemudian barulah kita terus boleh, lepas kita fahaman kita, baru kita pergi kepada bahasan yang lebih detail, lebih lanjut dan sebagainya. Begitulah juga kepada pengajian para asatizah kita. Jangan terus masuk kepada perbahasan isu-isu furu' yang terlampau detail soal akidah ini, sehingga meracuni, atau bukan meracuni, sehingga membuatkan orang awam yang tidak sampai tahap tersebut mereka terkeliru dan tergelam dalam perbahasan yang rumit, sehingga melupai akar pokoknya sebenarnya yang perlu mereka mantapkan, hanya untuk mereka mantapkan untuk pemahaman dan keyakinan mereka. Maka oleh kerana itu Syekh Saleh Al-Utsaimin membuat saranan agar kita mengambil peringkat-peringkat. Ambil dahulu yang terpenting, kemudian barulah kita pergi yang seterusnya kan? Kemudian barulah kita suli dengan ilmu-ilmu yang lain, yang penting yang lain, seperti perbahasan-perbahasan secara khilafiyah, fiqh dan sebagainya. Begitu juga dengan pembacaan, adalah penting untuk dimulakan dengan kitab-kitab yang memberi penerangan terhadap dasar-dasar asas Islam sebelum mengembangkan pembacaan kepada kitab-kitab yang mengutarakan pemikiran-pemikiran atau yang merupakan tambahan sahaja. Perkara ini jelas kalau kita lihat hadis Jibril, hadis yang panjang yang telah diriwayatkan oleh dalam Sahih Muslim, dia disebut sebagai hadis Jibril,
bagaimana Jibril alaihissalam datang dalam merupai seorang lelaki, berjumpa dengan Nabi, bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, dan diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarnya secara ayat asas dahulu, basic dahulu. Nabi tidak terus mengajar perkara-perkara yang mendalam. Kerana Nabi mengetahui hakikat orang yang bertanya tersebut untuk diajarkan kepada orang lain. Maka oleh kerana itu peringkat-peringkat ini perlu kita ambil perhatian dan kita jadikan sebagai panduan untuk kita, agar kita tidak terlajak, agar kita tidak mudah menyangka ataupun menyeleweng daripada asas yang hendak kita dapatkan ilmu tersebut. Kerana kadang-kadang orang yang terus masuk ke dalam bidang yang furu' ini, mereka akan terus mudah menuduh, memfitnah dan sebagainya tanpa mereka mengetahui, membaca sumber yang asal dan sebagainya. Maka oleh kerana itu, jalan yang tengah, jalan yang sederhana, jalan yang pertengahan ialah orang yang insaf terhadap dirinya sendiri yang kekurangan ilmu, maka hendak dia pelajari benar-benar ilmu yang betul-betul memberi pedoman untuk dirinya. Kalau dia tidak mengetahui, dia mengambil yang asas dahulu, dan dia tidak menyibukkan dirinya dalam urusan-urusan furu', melainkan kepada mereka-mereka yang lebih alim, lebih mengetahui tentang asas-asas ilmu yang dibicarakan oleh mereka. Maka mereka bolehlah membahaskan perkara-perkara yang lebih mendalam. Maka oleh kerana itu, saya sekali lagi mengulangi antara 3 yang saya sebutkan tadi, iaitu pertama, ikhlas dalam menuntut ilmu, yang kedua, nadah ilmu daripada ilmuwan, dan yang ketiga, kita memulakan perkara yang terpenting, kemudian kepada seterusnya yang penting dan seterusnya, dan kita menjaga tahap ini sehingga kita menjadikan diri kita benar-benar seorang yang penuntut ilmu yang benar-benar mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar kita insaf akan ilmu tersebut, tuntutan ilmu tersebut, untuk kita beramal dengan ilmu tersebut. Sekadar itu sahaja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.